Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Welcome back to EasyFast. Apa khabar? Harap semua sihat-sihat. Ya, baik, pada entry kali ni ya, info KWSP. Ya, seperti tajuk dan thumbnail tu, jom kita mulakan. Ini adalah satu berita yang kita harus faham dengan jelas ya. Seperti tajuk dan juga thumbnail tu yang anda baca ya. Tolak FSA 2, tunggu akaun 3 fleksibel. Okey, inilah senario yang sedang berlaku di kalangan pencarum ya. Okey, aku jelaskan kenapa senario ini timbul dan apa cara yang sebenarnya. Okey, seperti yang kita dah sedia maklum ya, permohonan bagi FSA 2 ataupun pinjaman bercagar kita panggil, ataupun kita panggil iCagar, nama ringkasnya, telah diluaskan ke beberapa bank perdagangan ya, yang lain, iaitu CIMB Bank dan Maybank. Kita dah tahu perkara tersebut. Tapi yang jelas dan ketara, walaupun ada penambahan 2 bank baru lagi dan total keseluruhan ialah 4 buah bank, pencarum tetap menolak majoriti pencarum yang menuntut pengeluaran KWSP bersasar menolak FSA 2 sebab ia berkonsepkan pinjaman dan tak semua orang boleh memohon dan ada syarat-syarat tapisan bank untuk membuat pinjaman peribadi tersebut walaupun bertemakan bercagar menggunakan akaun 2 KWSP dan lebih parah lagi, ramai yang mempunyai baki akaun 2 yang sikit. Jadi sebab tu FSA 2 ditolak dengan mentah-mentah walaupun ada penambahan 2 lagi bank. Dalam masa yang sama juga ya, para pencarum dijanjikan dengan suatu inisiatif baru yang bernama pengeluaran kecemasan akaun 3 fleksibel yang mana ianya akan diluncurkan pada bulan depan, bulan April. Akaun 3 tersebut dilancarkan. Okey, lalu pencarum-pencarum ni semua beralih arah. Majoritinya ramai yang aku dah perhatikan sebelum aku rakam video ni, aku melihat ramai yang ternanti-nanti butiran pengeluaran akaun 3 fleksibel tersebut. Jadi daripada penolakan kepada FSA 2, mereka beralih kepada pengeluaran akaun 3 fleksibel yang bertemakan kecemasan. Okey, jadi benda ni sebenarnya memberi impak juga terhadap tuntutan KWSP bersasar secara amnya. Secara amnya memang memberi impak kerana mereka yang terdiri daripada golongan yang menolak FSA 2 dan beralih arah menunggu pada pelancaran akaun 3 fleksibel ni, kebanyakannya ialah pencarum yang menuntut KWSP bersasar. Jadi sedikit sebanyak impaknya ada kepada tuntutan KWSP bersasar, iaitu sokongan pencarum terhadap NGO yang membawa suara pencarum ni dah semakin berkurangan ya. Benda ni jelas boleh dilihat ya. Ramai yang bertanyakan tentang akaun 3 fleksibel, guna akaun mana, akaun 1 ke akaun 2, adakah akaun 3 ni akan menggunakan dividen ya. Soalan-soalan tu banyak diajukan, malah banyak juga mesej-mesej yang dihantar kepada aku bertanyakan tentang perkara ni. Okey, untuk jawab persoalan ni aku beritahu ya, aku sendiri pun tak tahu secara terperinci akaun 3 ini sehinggalah ianya diumumkan kelak ya. Tapi berdasarkan pemahaman yang kita faham daripada apa yang dinyatakan oleh Ketua Pegawai Strategik KWSP dan Encik Nur Hisham namanya, ia suatu akaun yang kita perlu menabung sebenarnya ya, baru kita boleh buat pengeluaran, dan ia bertemakan kecemasan Jadi untuk yang menanti pengeluaran menggunakan akaun 3 fleksibel ni ya, anda sebenarnya tidak seharusnya menanti akaun tersebut sehingga anda menutup terus sokongan anda terhadap tuntutan KWSP bersasar ya. Sebenarnya tak apa-apa syok macam tu. Patutnya nak tunggulah tunggulah akaun 3 fleksibel tersebut, dan dalam masa yang sama terus bagi sokongan di media sosial dan juga di lapangan sekiranya diperlukan untuk tuntutan ini. Itu adanya beberapa perkara boleh orang cakap mengalih perhatian terhadap satu perkara yang lain. Jadi dalam arti kata yang lainnya, FSA 2 ya, dan juga akaun 3 yang bakal diwujudkan nanti secara tak langsung memang dah beri kesan impak kepada pencarum sendiri ya, yang mana pencarum dah mula berbelah bagi. Ada yang terlalu mengharapkan pengeluaran akaun 3 ni. Jadi aku nak beritahu ya, bagi yang terlalu mengharapkan akaun 3 ni bakal menyelesaikan masalah hutang piutang anda, jawapannya tak payah letak macam tu ya. Sebab kita risau nanti ianya bersyarat dan agak ketat, malah jika bukan kecemasan tak boleh nak keluarkan. Itu kita kena faham. Dan duit tu nak tarik dari mana ya? Duit yang nak dibubuh dalam akaun 3 tu nak tarik dari mana? Perkara tersebut kita perlu pertimbangkan sebelum kita nak menaruh harapan yang tinggi ya. Dan mengenai akaun pengeluaran KWSP bersasar juga, kita tak perlu nak menaruh harapan yang terlalu menggunung terhadap tuntutan ni ya, kerana kita kena faham bahawa tuntutan ini ialah satu tuntutan yang dah dituntut terlalu lama dan berbagai-bagai penafian
penindakan dilaksanakan sampai ke wujudnya akaun 3 tersebut. Akaun 3 ialah satu akaun yang diwujudkan untuk menyelesaikan ataupun orang cakap menghatamkan tuntutan KWSP bersasar. Tapi apa yang pasti NGO PJRM tak pernah berhenti pun. Malah baru-baru ni selesai Solidariti dah ada lagi 2 pelan tindakan yang mana nanti akan diumumkan oleh presidennya. Jadi benda ni tetap diteruskan. Sebab itu sajalah jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah penjarum. Terutama hutang-hutang, hutang tertunggak dan juga kelangsungan hidup bagi yang nak memulakan hidup dengan cara berniaga dan sebagainya. Akaun 3 tidak akan mampu untuk melepaskan diri anda daripada masalah hutang tertunggak. Itu yang pasti. Itu yang pastinya. Kecemasan. Nak bayar hutang kecemasan ke? Tidak. Untuk buka bisnes kelangsungan hidup. Akibat dibuang kerja, tak dapat kerja tetap lagi. Adakah itu kecemasan? Tidak. Berapa banyakkah yang akan ada dalam akaun 3 nanti? Tak banyak mana pun. Adakah perlu menabung dulu? Ya. Jadi itulah adanya. Pencarum tolak FSA 2 tapi ramai pula yang menunggu akaun 3 dan melupakan KWSP bersasar. That's the whole point. Tak patut benda ni berlaku. Tuntutan tetap harus disokong sebenarnya. Yang pasti. Walaupun anda semua nak menanti akaun 3 fleksibel, silakan, nantilah. Tapi jangan sampai berhenti menyokong NGO yang memperjuangkan hak anda ni. Okay, semoga jelas. See you guys in my next video. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.